Saya pun sebenarnya kalau ingatkan orang kata penghijrahan lah ya, tapi bagi saya ia bukan satu penghijrahan. Ia adalah satu proses untuk pembaikan diri sebenarnya ya. Kita ni semua bukanlah jahat mana pun ya. Tapi biasalah ya, dalam proses kehidupan kita, dalam kita menjalani orang kata apa, hidup kita di atas dunia ini, kadang-kadang kita terkesan dengan suasana kita, suasana kerja kita, suasana sosial kita, suasana macam-macam ekonomi kita. Dan perkara itulah yang menyebabkan hal-hal keduniaan ini terlampau banyak masuk dalam hati kita. Saya mengaku kepada tuan-tuan semua ya, memang semasa saya berada di pentas yang orang kata glamour, pentas hiburan ya, pada zahir mata kita memang nampak hebat, memang nampak seronoknya jadi orang popular kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau dibagi peluang lagi sekali, saya rasa saya tak mau semua tu, sungguh. Pasal apa? Ramai orang tanya pasal apa? Ya Allah ya, saya boleh terus terang kat sini lah ya. Dia punya kesibukan saya masa tu, dengan kerjaya saya, dengan nama yang saya ada, menyebabkan saya macam terkesan dengan suasana tu, dan menyebabkan diri saya ni, saya macam dihambakan terus lah kepada benda tu. Saya celek-celek mata 4:30 pagi contohnya, sepatutnya saya buat amal ibadat, saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya hidup dalam satu suasana yang saya tak ingat langsung pasal benda tu. 4:30 pagi saya ingat apa, nak pergi konti pukul 6 pagi je nak kerja. Itu je yang saya ingat. Lepas pukul 6 pagi, pukul 10 pagi habis. 10 pagi bukan balik tidur lagi tak. Pukul 10 pagi tu saya akan terlibat lagi dengan proses-proses yang lain. Seperti dulu tuan-tuan semua ingatlah ya, panggilan hangit dan sebagainya ya. Masa tu kita buat recording, ambil masa lebih kurang 4 jam. Lepas 4 jam pukul 12, pukul 1 macam tu, okey berhenti set, makan tengah hari. Tak dan apa pi pula promosi dekat luar ya, buat promosi untuk radio, jumpa klien, jumpa peminat lah time tu ya. Lepas tu pukul 6, pukul 7 tu dah standby, pergi masuk dekat bahagian lain pula, bahagian TV pula, buat muzik dan sebagainya. Jadi kehidupan saya 24 jam macam tu. Hujung minggu jom heboh. Kalau dulu duk jom heboh sana, jom heboh sini. Subhanallah tuan-tuan dan yang dimuliakan Allah ya, dapat bayangkanlah ya, sebenarnya bila tuan-tuan tengok artis-artis tu dekat TV tu, mungkin program dia 1 jam, 2 jam, lepas tu tuan-tuan tutup TV. Tuan-tuan tak terkesan dengan suasana macam tu. Tapi kami yang ada dalam tu, dia dah macam apa, dah menyelam masuk, berenang masuk dah dalam tu. Jadi kita bergelumang dengan segala macam hal. Duit jangan kira lah tuan-tuan, tak ada masalah pun. Duit memang main macam ayak, main macam tu je. Sebulan gaji, ya Allah, saya boleh puluh-puluh ribu lah. Puluh-puluh ribu tu memang dalam tangan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, saya nak abang kat sini, duit memang tak akan jamin apa-apa. Dia tak akan jamin kebahagiaan kita. Di dunia pun tak jamin, akhirat lagi lah. Allah tak pandang langsung. Hang ada duit ke, hang ada harta ke, nama ke, Allah tak pandang langsung. Yang Allah nak pandang adalah iman kita, hati kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, dalam suasana tersebut sebenarnya dia memberikan, dia terkesan, bukan saya salahkan kerja tu, tapi saya salahkan diri saya. Salahkan diri saya yang terkesan dengan suasana itu, terikut rentak tu, sampaikan saya pun lupa nak semayang. Tinggal semayang pun macam tak apa. Apatah lagi dalam suasana yang membenarkan pergaulan
yang tak ada sempadan di antara lelaki dengan perempuan. Itulah suasana tersebut sebenarnya. Saya boleh katakan dekat sini, program TV ke apa-apa sajalah bentuk program TV dalam negara kita ni, dekat mana-mana sekalipun, tak ada 100% lah ya, yang mematuhi kehendak agama kita sebenarnya. Tak ada ya. Jadi saya bukan nak kata nak memburukkan sebelah sana. Saya harapkan moga usaha kita nanti sebenarnya, kita sebenarnya dalam hidup kita ni, perintah Allah yang paling utama adalah kita nak berpesan kepada orang. Berpesan ni dalam orang kata satu perkataannya senang aja, dakwah lah. Dakwah ya. Dakwah ni lah yang akan insya-Allah kalau kita buat betul-betul, dia dapat mengubah suasana tersebut. Jadi saya pun berazam juga ni ya, bila Allah dah bagi jalan macam ni. Saya tak tahu macam mana Allah boleh bagi dekat saya. Tapi orang kata mungkin ni daripada doa mak bapak hang ya, mungkin ni daripada doa jemaah-jemaah sebelum ni yang mai jumpa hang kan, depa dah doa kat hang dah supaya satu hari nanti orang bagi petunjuk dan hidayat. Kita petunjuk dan hidayat tu pun kita ingat untuk orang kafir saja. Orang kafir masuk Islam dia dah dapat petunjuk dan hidayat dah. Tapi sebenarnya kita ni pun perlukan. Sebab kita ni sentiasa leka, kita sentiasa lalai dengan keduniaan. Dunia ni akan masuk dekat kita. Dia akan sentiasa memberikan orang kata apa, offer yang menarik. Hang kerjalah ya, daripada pagi sampai malam. Maka hang akan dapat apa yang hang nak. Hang akan dapat duit. Hang akan dapat kereta besar. Hang akan dapat rumah banglo yang hang nak selama ni. Itulah dunia. Kan? Dia akan, sebenarnya kita ni dibesarkan dalam suasana keduniaan yang terlampau banyak sangat. Dulu pun kita dah terima pesan untuk diri kita. Hampir belajar betul-betul skor SPM biar dapat 10A. Lepas 10A hampir dah cari pula kerja, belajar universiti. Dapat kerja bagus. Dapat kerja bagus, dapat beli itu ini. Jadi pesanan terhadap kita tu adalah pesanan dunia semata-mata. Jadi ni kita pun pesan pula macam tu dekat anak-anak kita. Sebenarnya benda tu sangat bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Saya sendiri dah rasa, saya sendiri pun tahu yang saya ni selama ni saya duduk ada kat mana. Bila ditunjukkan kepada Allah jalan yang sebenarnya, bila saya keluar dengan jemaah ni, subhanallah, terus Allah tunjukkan kepada saya. Dia buka hijab, saya tengok macam Allahu Akbar. Apa yang saya buat selama ni banyak yang tak kena. Banyak yang menyimpang daripada apa yang Allah dan Nabi suruh sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita kena ubah suasana ni. Dengan apa yang berlaku di zaman sekarang ni ya, COVID-19, setahun lebih dah. Setahun lebih tak settle lagi. Tuan-tuan pun dapat tengok kita sembahyang jarak ni berapa lama dah. Kan? Dah setahun lebih dah. Tak settle juga. Pakai mask, hari-hari pakai mask. Tak settle juga. Makin naik lagi duk ada. Dia turun sat, dia naik. Tak salam, tak settle juga. Maknanya apa? Ini bukan penyelesaian dia. Ini bukan penyelesaian dia. Sembahyang jarak setahun lebih ni bukan penyelesaian dia sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kita muhasabah diri kita semua. Dia nak kita renungkan kesilapan-kesilapan kita yang menyebabkan dia murka. Dia turunkan COVID ni sebenarnya untuk kita tengok betapa besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kita dengar betapa susahnya ya untuk seseorang itu berjuang, ataupun NGO nak tutup pusat hiburan, nak kurangkan maksiat, perjudian, disko dan sebagainya. Dekat KL tu cambah lah. Dekat sini memang tak apa nak ada lah, kecuali dekat Penang sana. Kita tahu benda tu adalah benda-benda yang mungkar ya, Genting Highland dan sebagainya. Kita tahu benda-benda tu Allah tak suka. Tapi siapa yang boleh tutup? Tak ada siapa yang boleh tutup.
Akibat ada siapa yang boleh tutup ataupun ada pengaruh-pengaruh daripada pihak-pihak tertentu, maka benda ni sentiasa berjalan. Allah nak tunjuk, aku turunkan aja. Aku bagi COVID ni, satu dunia tutup. Masya Allah, hebatnya Allah. Satu dunia tutup. Jadi ini bukan sebab, bila kita tengok, bukan sebab emas, bukan sebab salam, bukan sebab semayang jarak, tapi Allah nak tunjukkan kepada kita kuasa dia aja, kuasa dia semata-mata. Dia yang boleh menentukan segala-galanya. Dia boleh mendatangkan manfaat, dia boleh mendatangkan mudarat. Dia yang memberikan penyakit, dia juga yang menyembuhkan. Kita dekat sini kena muhasabah, kita kena cek diri kita betul-betul. Ya. Bila Allah dah bagi macam ni, subhanallah ya. Satu ganjaran yang besar untuk kita yang dapat merenung, dapat menilai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak ada iman dalam diri kita, kita tidak dapat tengok benda ni. Kita tak dapat nak tengok kuasa Allah, maka kita akan mencari apa? Mencari asbab-asbab keduniaan lah. Asbab-asbab keduniaan ni dia akan datang dalam bentuk ni lah. Mungkin kita tak salam dengan tangan kot, kita salam dengan tangan kot, sebab tu virus tu merebak. Mungkin kita tak pakai mask kot, sebab tu virus tu merebak. Mungkin kita terlampau rapat kot, sebab tu virus tu merebak. Itu asbab keduniaan. Kita nampak sebab tu yang menyebabkan apa? Virus ni merebak dengan cepat. Mula-mula tu dari China, kata dari China kan, habis bergaduh semua. China bergaduh dengan Amerika, Amerika bergaduh ni. Last sekali kita pun sama-sama juga, kita kata virus ni mai daripada China. Tapi sebenarnya satu dunia kena. Inilah dia satu dugaan, satu ujian yang rasanya paling hebat setakat inilah. Paling hebat setakat ini. Tak dapat nak settle-settle lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak suruh renungkan kebesaran dia, nak suruh kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bila dia dah tutup, dia dah bagi kita tutup disko, pusat-pusat maksiat ni, kita patut syukur. Ya, kita patut syukur banyak-banyak dan kita patut sokong. Bukan yang kita fikir kata bila nak buka lagi. Bila nak buka balik benda ni. Sebab apa? Kita takut pendapatan negara terjejas. Begitulah mengikut kiranya kan apa yang diperkatakan. Jadi kita tengok pula benda ni kan sebagai satu benda yang boleh menjejaskan pendapatan ekonomi negara. Subhanallah. Kita menilai itu dengan cara yang salah, tuan-tuan. Lepas tu yang paling teruk sekali, yang paling saya rasa tuan-tuan pun setuju adalah penutupan masjid. Bila Allah dah tutup semua tu, kita pula pergi pada mana tutup masjid pula. Jadi sikit banyak ya, ia menunjukkan bagaimana lemahnya kita dalam menilai kebesaran dan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni sebagai orang bawahan kan, rakyat biasa, saya pun faham, kita pun faham. Saya pun pergi, kalau semayang kat masjid pun jaga juga, tak ada lah tiba-tiba kata, oi, jom kita semayang apa, tak ada ya. Tapi kita dekat sini kita hanya mampu apa? Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan taufik dan hidayah kepada mereka yang berkenaan, mereka yang ada kuasa ya, untuk menentukan tentang penutupan dan pembukaan masjid ni. Alhamdulillah sekarang dah buka dah ya, tapi kita nak supaya kita dapat balik sembahyang rapat-rapat. Tuan-tuan, ustaz dalam YouTube tu banyak dah cakap macam benda ni, dah rasah. Kita patut rasa-rasah benda ni. Sebab apa? Bila sembahyang rapat tu kita dah tahu dah mesej dia apa. Itu adalah penyatuan umat Islam. Tapi bila kita dipisahkan setahun lebih ni, tak tahu sampai bila, maka itu menandakan apa? Keretakan umat Islam. Itu yang kita takut sebenarnya. Itu yang kita sangat-sangat takut sebenarnya. Kalau kita rasa sembahyang jarak ni adalah satu benda yang melegakan, tak mendatangkan kerusingan kepada kita, Masya Allah ya. Kita takut ya. Kita takut satu hari kita pun tak nak kesan dia tu, kita tak mau bertegur, kita dah tak ada penyatuan di kalangan kita. Iman kita kat dalam ni tak tahulah lagu mana. Tuan-tuan, ini semua kita perlu ambil risau sebenarnya, dan kita perlu sampaikan
kepada umat-umat keseluruhannya.